Saya pun tak sangka sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan saya untuk berkenalan, kenal dengan Abang Nabil ni macam ni. Allah Akbar. Dulu tengok Raja Lawak Abang Nabil masa tengah belajar tu. Boring-boring, assignment tak kerti nak buat. Kawan tak datang-datang, nak bagi tiru. Kita pun tak tahu nak buat apa, buka Raja Lawak. Tengok kata Abang Nabil. Real lah, real. Dan masa tu tak nak sangka kita semua, kami pun masing-masing sibuk dengan study, Abang Nabi pun sibuk dengan Raja Lawaknya. Dan kita pun tak sangka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala buat keputusan untuk ditemukan dalam suatu perkara yang sangat besar. Macam mana fikir risau nak bawa manusia kenal agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Berapa ramai orang Abang Nabil yang dia rasa dia dah ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kata dah, that's it. Memang Nabi pernah beritahu dalam satu hadis, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa ucap la ilaha illallah, syurga. Tapi apakah sekadar tu je? Nabi SAW juga sebut, likulli ummatin yadkhuluna al-jannah. Nabi beritahu setiap daripada umat aku akan masuk syurga. Kalau hadis ni Abang Nabi stop kat situ, kita semua tak payah buat apa dah. Kita Seronok Azad. Seronok masuk syurga lah. Tapi Nabi beritahu illa man aba. Dalam hadis ni Nabi beritahu melainkan orang yang enggan. Allahu Akbar. Sahabat heran ni Abang Nabi, sahabat heran. Sahabat tanya, ya Rasulullah, faman ya'ba, siapa yang enggan? Sebab syurga ni bukan benda yang biasa, bukan benda kecil, itu benda yang sangat mahal. Nabi kata semua umat akan masuk syurga, melainkan yang enggan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan? Nabi kata, man ata'ani dakhala al-jannah, man asani faqad ya'ba. Siapa yang taat padaku masuk syurga, tapi siapa yang menentang aku, itulah orang yang enggan. Nabi beritahu. Allahu Akbar. Ramai hari ni orang kata dia Islam tetapi dia tak peduli pun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu akhlak ni benda besar. Abang Nabil, kita lalu walaupun orang buat kita, orang caci maki kita, orang tak puas hati dengan kita, orang hina kita, cakap benda tak elok pada kita, dan cepat betul kita stres, kita tertekan, kita tension, kita rasa jam, kita rasa macam rasa nak pukul orang, rasa nak maki balik. Abang Nabi pernah tak baca mana-mana riwayat yang menceritakan Nabi SAW maki, balas balik orang yang maki Nabi? Tak ada Ustaz. Bukan kata Nabi balas balik makian tu, yang Nabi mempertahankan diri Nabi pun tak. Allahu Akbar. Bahkan setiap kali Nabi dicaci, Nabi dihina, Nabi SAW telan cacian, makian tadi bersama dengan pengharapan pada Allah. Akhirnya yang bela Nabi Allah. Yang bela Nabi bukan siapa-siapa tapi Allah. Orang kata Nabi ahli sihir, satu Mekah kata Nabi ahli sihir, satu Mekah hina Nabi, kata Nabi gila, Nabi majnun. Akhirnya Allah turunkan Al-Quran. Wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan nikmat Tuhanmu wahai Muhammad, kamu tak gila. Allah kata Nabi tak gila. Satu Mekah kata Nabi gila, tapi Allah kata Nabi tak gila. Nabi dengan akhlak Nabi saja manusia dekat dengan Allah. Satu hari Abang Nabil, satu jemaah haji nak masuk ke kota Mekah. Satu jemaah haji nak masuk kota Mekah, tapi sebelum masuk tu dah kena tahan dengan orang-orang yang tanggungjawab haji. Masa tu yang buat apa nama ni? Yang jaga kota Mekah lah, senang cerita, yang jaga orang yang masuk keluar, masuk yang mengawal ni. Macam hari ni kan pakat-pakat tak boleh nak masuk. Betul. Pakat tak boleh masuk, nak masuk. Isu Ustaz, isu benda-benda tak boleh masuk ni isu Ustaz. Isu. Oops. Alamak. Zaman Nabi lagi. Sebelum masuk, dia orang dah dengar cerita buruk tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang dengar cerita-cerita yang mana yang tak pernah kenal Nabi pun diperkenalkan dengan keburukan Nabi. Padahal tak kenal pun. Maka diinjek, bukan diinjek vaksin, diinjek dengan isu juga tu. Isu juga.
Diinjek dengan apa? Dengan kebencian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Satu Akbar. Jumaat tu Abang Nabil, dalam Jumaat tu ada satu orang lelaki nama dia Dimat. 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 Ha. Dimat Dimat kedai ni, Ustaz. Felda punya kan? Dimat. tapi nama sahabat, nama dia tu Dimat lah. Nama lelaki yang dalam Oh, Jumaat tu Dimat. Dimat. Dia ni dukun. Satu orang tabib, satu orang yang pandai ubat orang. Dia masuk, jemaah dia masuk, ditahan dan diceritakan tentang betapa Nabi ni Muhammad ni satu orang yang gila, satu orang penyihir. Jangan dekat dengan dia, jangan cari-cari dia. Akhirnya seluruh jemaah mula berhati-hati dengan Rasulullah. Mula berhati-hati, tak mau langsung duduk cari, tak mau langsung berdekatan, tak mau langsung dengar apa yang Nabi cakap. Melainkan Dimat seorang. Dimat kata apa? Kalau dia benar-benar gila, aku kan doktor. Aku boleh ubat. Oh. Kalau dia ni tukang sihir, aku pun tahu pasal sihir, apa masalah dia. Akhirnya Dimat tu pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia dekat Nabi, dia pergi duduk dekat Nabi, dia kata, aku telah dengar semua perkara yang kaum kamu kata pada kamu. Jangan kamu khawatir. Aku nak ubat kamu. Nabi SAW tak pertahankan diri Nabi pun. Nabi tak kata, dia orang cakap tu semua tipu. Tak betul semua tu. Aku mesti tak. Nabi langsung tak pertahankan diri Nabi. Apa Nabi Baik kata? Nabi. Abang Nabi, Nabi kata satu benda. Yang hari ni Abang Nabi pun dah hafal saya ingat. Nabi kata apa? Nabi kata, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dimat dengar Nabi cakap macam tu. Dimat kata, aku tak pernah dengar perkataan kalimah yang sesedap kalimah ni. Tolonglah, ulang sekali lagi boleh tak? Aku nak dengar. Ulang sekali lagi boleh tak? Allah. Bila Dimat suruh ulang, Nabi suruh ulang, Dimat ulang sekali lagi. Dimat kata, Nabi kata, nahmaduhu, kami puji Allah. Wa nasta'inuhu, kami minta tolong hanya pada Allah. Wa nastaghfiruh, kami minta ampun hanya pada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wa min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah daripada kejahatan diri kami dan dosa amalan kami. May yahdihillah, siapa yang Allah bagi petunjuk, fala mudhillalah, dia sekali-kali takkan sesat. Wa may yudlil, barang siapa yang sesat, fala hadiyalah, sekali-kali Allah takkan bagi petunjuk. Wa nashhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kami bersaksi bahawa Muhammad itu hamba dan rasul dia. Dimat dengar, Dimat kata, ya Allah, sedapnya perkataan kalimah ni. Boleh tak tolonglah, ulang sekali lagi. Nabi SAW ulang balik sekali lagi. Abang Nabil, kali ketiga Nabi ulang, Dimat terus angkat tangan kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhlak Nabi SAW, siapa tengok pun akan rasa sejuk. Siapa duduk dengan Nabi akan rasa paling dicintai. Siapa yang mendengar kata-kata Nabi akan rasa terubat segala kesakitan dia. Hari ini kita selalu dengar berita-berita bukan-bukan. Dengar benda yang ada di antara langit dan bumi. Ini masalah orang Nabi. Di antara langit dan bumi ni, berita-berita tengah ni banyak masalah, banyak khilaf, banyak tipu, banyak bohong. Yang betul cerita atas pada langit, atas pada bumi, bawah ni. Bawah pada tanah. Tu betul. Bawah pada tanah. Itu sudah betul. Cerita kubur, mahsyar itu semua betul. Jadi hari ni kita nak belajar benda ni, akhlak ni. Hari ni orang Islam hilang akhlak ni dan orang Islam mula bergaduh caci maki antara satu sama lain. Benar Ustaz. Semoga Allah Ta'ala terima kita Abang Nabil. Allahu Akbar. Betul lah Ustaz, benar. Kita sekarang ni Ustaz, kita dah di satu zaman yang Allah tunjuk
terang-terang mana hak mana batil. Solat jemaah kena tangkap, pakai baju oranye, bergari. Kan? Lepas tu yang berkuasa boleh pula berpesta. Kan? Ha, kita Allah ini memang perbuatan Ustaz. Dia kejadian. Tapi kita kena reflect benda ni cepat. Kan? Kita kena tengok benda ni dan kita kena terus cakap dengan diri kita. Dunia ni dah makin dahsyat ni. Dunia ni dah makin teruk ni. Dunia ni dah makin tenat ni. Takkan kita boleh berseronok-seronok lagi, benar tak Ustaz? Takkan kita boleh duduk lagi hanya sekadar solat di rumah, hanya sekadar baca Quran di rumah dan kita tak buat usaha. Kan? Allahu Akbar. Kita kena sama-sama Ustaz. Satu hari 25 orang kita kena jumpa, kita kena cerita pasal Nabi, kena cerita pasal Allah, kita kena tashkil, kita kena buat usaha. Benar tak Ustaz? Betul. Macam untuk hari ni Ustaz, alhamdulillah lah kita dah ada 1,200 lebih ni, kira selesai lah Ustaz 25 orang tu dah Ustaz. Allahu Akbar. Ataupun kalau kita dah kumpul 1,000 lebih ni untuk besok, lusa. Ada masya-Allah kita ambil diskaun Abang Nabil diskaun Abang Nabil. Kan? Itulah sebenarnya kita cakap bukan untuk orang. Kita cakap untuk kita. Betul. Kalau kita cakap untuk orang, benda yang kita paling risau Allah ubah orang, Allah tak ubah kita. Itu yang kita takut. Allah. Kita nak masak kari kan. Kita guna bunga lawang. Kita panggil apa yang cengkeh tu. Kita Bunga masuk cengkeh. Kita masuk cengkeh masak kari. Abang Nabil siapa makan cengkeh dalam kari tu? Ada tak orang yang Masya Allah sedapnya cengkeh ni, makan gigit cengkeh dulu? Tak ada. Apa yang dia buat dengan cengkeh tu? Tolak tepi. Tolak tepi lah kan dia buang. Yang paling saya sendiri takut Abang Nabil, Allah Ta'ala gunakan kita untuk semua orang datang pada agama. Tapi last sekali Allah buang kita sebelum kita mati. Benda ni yang cukup kita kena risau. Sepanjang hayat kita habiskan masa untuk agama. Kita bagi nyawa kita bagi diri kita habis ribu-ribu gerak jauh-jauh. Takut-takut hujung hayat kita mati. Allah Ta'ala Ta'ala buang kita. Sebab tu Maulana Zakaria Kanalawi Abang Nabil yang tulis kitab, yang susun kitab Fadhil Amal kan. Dia Abang Nabil tahu tak masa dia kecil macam mana ayah dia didik dia. Kita hari-hari kita nak latih dia cakap 25 kali masalah ilaha illallah, Muhammad tiada Tuhan selain Allah, tiada berkuasa selain Allah, tiada mudarat manfaat selain Allah. Kita ini cuma latihan. Tapi Maulana Zakaria, ayah dia nama Maulana Yahya. Maulana Yahya ni pun orang yang sibuk dengan dakwah sana sini, buat kerja agama, dakwah. Satu hari dia balik, Maulana Zakaria kecil lagi, Abang Nabil 3 tahun lebih kurang umur masa tu, 3-4 tahun. Sampai di rumah seronok sambut ayah dia. Ada bantal yang mak dia jahit hadiah hari jadi dia, Maulana Zakaria ni kecil lagi, datang bawa ke ayah dia. Ayah ni duduk kat bantal saya ni, Bila Maulana Zakaria beritahu kat ayah dia duduk kat bantal saya, apa yang ayah dia buat? Maulana Yahya tu lempang dia. Lempang Maulana Yahya. Maulana Zakaria umur 3-4 tahun kena lempang dengan bapak dia. Boleh bayangkan hanya sebab apa? Sebab dia kata ayah memang duduk lagi dekat bantal saya. Maulana Yahya kata apa? Wahai Zakaria, siapa kamu untuk mengatakan bantal ni kamu punya? Allahu Akbar. Allah punya. Allah cuma bagi pinjam kat kamu ya. Ini kita semua yang tak faham, yang kita stres sebenarnya, apa yang kita hilang sebab kita rasa benda tu kita punya. Mana ada kita punya Abang Nabil dalam dunia ni. Isteri, keluarga, anak, rumah, kereta, kenderaan ni semua Allah punya. Allah bagi pinjam, nanti kat akhirat Allah tanya ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita faham agama Islam kan, nama Islam, mana Islam ni sejahtera. Allah nak kita hidup dengan sejahtera atas dunia sampai dekat akhirat nanti selamat masuk dalam syurga. Ini je Allah nak pada kita. Maulana Zakaria kena tampar dengan bapak dia umur 3 tahun. Ketika dia dewasa, dia bagi ceramah, dia kata dekat pelajar-pelajar dia, wallahi sampai sekarang ni aku masih lagi rasa tamparan bapak aku pada aku. Kena lempang umur 3 tahun kerana kata bantal ni dia punya. Ini Maulana Zakaria. Apa kesan dia? Dia jadi ulama yang cukup hebat. Dia jadi ulama yang begitu. Hari ni kita semua baca Fadilat Amal. Ramai Abang Nabil, kawan-kawan saya yang baca Fadilat Amal, balik isteri dulu tak solat, isteri tak tutup aurat. Baca Fadilat Amal, Allah ubah keluarga dia. Allah ubah.
Isteri Nah. mula tutup aurat, keluarga mula jaga solat, anak-anak baca Quran. Jadi kalau kita buka, Abang Nabil pernah jumpa dalam Fadilah Amal ada ayat tentang pakai tudung. Ada tak? Belum boleh baca. Saya beritahu lah, tak ada Abang Nabil, tak ada. Tak ada Ayat Ustaz. perintah pakai tudung semua tak ada. Tapi kenapa lepas baca tu ada orang perempuan pakai tudung? Sebab apa? Sebab iman masuk. Masya Iman Allah. masuk. Ayat turun, ayat Quran Nabil yang turun tentang tudung ni, tentang tutup aurat ni bukannya masa duduk kat Mekah. Masa kat Madinah. Masa peperangan Khandaq tahun ke-5 Hijrah. Turun ayat ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, bagi tahu kepada isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kamu, wanita-wanita beriman di kalangan kamu, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, tutup labuhkan tudung ala juyubihinna, bawah dada-dada kamu. Bukan pakai tudung silang, bukan pakai tutup rambut, tapi tutup sampai bawah dada. Bila ayat ni turun sampai kepada telinga wanita-wanita beriman, bila suami-suami mereka balik rumah, Abang Nabi tahu tak, isteri-isteri ni tarik cadar-cadar, tarik langsir-langsir, selimutkan badan mereka. Berdiri depan suami mereka. Bang, kalau macam ni Allah terima tak? Kalau pakai macam ni Allah terima tak? Dahsyat Abang Nabi, bila iman masuk dalam hati satu orang, dia punya cinta dia kepada Allah luar biasa. Bukan dia peduli apa orang kata, tapi dia peduli apa yang Allah Ta'ala tengok ketika tu pada dia. Kitab Fadilah Amal tu ajaib Abang Nabi. Mona Ajaib, Zakaria meninggal dekat mana Abang Nabi? Mona Zakaria meninggal dekat tempat yang paling dia rindu. Dia belajar, dia mengajar dekat India. Lepas tu dia pergi ke South Africa. Lepas tu dia habiskan hayat dia yang masa usia tua dia di kota Madinah. Masa dia sakit tu Abang Nabil, pergi hospital, doktor kata tak boleh rawat. Akhirnya doktor India kata kami boleh rawat penyakit tu, tapi Maulana kena balik. Dia kata aku tak mau balik, aku nak duduk sini. Aku takut aku balik aku mati kat India. Risau dia mati kat India. Akhirnya kawan-kawan dia pujuk, beli tiket, dia pun setuju untuk balik India. Untuk balik, untuk berubat, lepas tu datang balik. Bila beli tiket Abang Nabil, tiba-tiba Allah bagi sihat. Sihat. Allahu Akbar. Dia kata, Allah memang tak nak bagi dia balik Ustaz. Itu dia keadaan Allah. Allah Ta'ala buat dahsyat ni Abang Nabil. Boleh bayangkan tak? Dia kata dekat kawan-kawan dia, dekat orang yang dah, aku nak balik sebab nak berubat. Sekarang aku dah sihat, buat apa aku nak balik? Dah, aku tak balik. Sampailah tarikh tiket flight tu, dia sihat. Tiket tu pun dah burn. Allah bagi dia sakit balik. Allahu Akbar. Dan akhirnya dia meninggal di kota Madinah, ditanam di Jannatul Baqi'. Oh, insya-Allah. Bukan tu je Abang Nabil. Abang Nabil nak tahu tak? Kalau masuk Jannatul Baqi', lepas ni Abang Nabil main, nanti kita pergi ziarah Jannatul Baqi'. Masuk je pintu Jannatul Baqi', Abang Nabil tengok sebelah kanan, akan nampak makam anak-anak Nabi, Sayyidatuna Fatimah Zahra, cicit-cicit Nabi Ali Zainal Abidin. Lepas tu ada tembok. Atas tembok tu, maknanya di seberang tembok tu, di situlah makam Maulana Zakaria Al-Kanhalawi. Sebelah ya dengan makam Sayyidatuna Fatimah Zahra. Allahu Akbar. Kita sayang orang tu, Allah bawa kita dekat dengan orang tu. Kalau kita semua azam hari ni Ustaz, kita nak dekat dengan Nabi kita Ustaz, tak mustahil untuk Allah bagi kita dikebumikan di Jannatul Baqi' Ustaz kan? Benar tak mustahil. Abang Nabi, saya teringat satu kisah dalam kitab Tabaqat yang disusun oleh Syekh Yusuf Ad-Nadhani tentang satu orang yang ahli Quran. Dia orang Turki Abang Nabi. Dia cerita ni, kisah ni riwayat daripada Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ulama Mekah, keturunan Sayyidina Hasan, cucu Nabi. Said Muhammad Alwi cerita, dulu ada satu orang tua di Turki. Dia ni menghabiskan masa dia dengan Quran. Hari-hari baca Quran, hari-hari baca Quran. Sehingga daripada dia muda sampai dia tua, dia tak pernah berenggang dengan Quran. Bila dia dah tua, mata dia dah mula rabun, dia tak boleh nak baca. Jadi dia sedih. Akhirnya dia buat keputusan Abang Nabil, sebab dia dah hafal Quran, dia telah tulis Al-Quran dengan tangan dia, dengan besar supaya dia boleh baca. Huruf dia besar kan, supaya dia boleh baca. Akhirnya apa jadi? Siap
6,236 ayat Al-Quran. 114 surah, 30 juzuk hasil tulisan tangan dia. Mana dia pergi, Allahu Akbar. dia baca Quran dia. Sampailah Abang Nabil satu hari dia nak meninggal, dia beritahu kat anak dia satu wasiat, kata aku meninggal nanti aku minta kalian untuk makamkan aku bersama Quran. Quran ni tanam sekali dalam kubur aku. Anak dia pun tak apa, tu wasiat tu senang je. Ditanam di mana? Di Turki. Kubur, letak Quran, tanam. 2 tahun lepas tu anak dia buat haji. Anak dia buat haji, pergi Mekah. Selesai buat haji, pergi ziarah Madinah, makam Rasulullah. Satu hari tu anak dia berjalan dekat satu kedai kaligrafi. Dan anak dia terpandang satu benda yang mengejutkan anak dia. Abang Nabi tahu tak? Anak dia terpandang satu Quran yang mana dia kata, ini Quran bapa aku ni. Allahu Akbar. Yang dia dah tanam tu Ustaz. Yang dia dah tanam tu ni. Apa salah dekat sini? Dia jumpa dengan toki kedai tu. Dia kata, ni macam mana Quran berada kat sini? Mana tuan dapat Quran ni? Orang kedai tu kata, minta maaf. Aku dapat kedai Quran ni daripada seorang penggali kubur. Penggali kubur mana? Penggali kubur Baqi'. Ada nombor dia? Atau membawa aku jumpa dengan dia? Akhirnya dia berikan nombor orang tu, penggali kubur Baqi'. Akhirnya dapat dihubungi. Anak tadi pun pergi jumpa penggali kubur Baqi'. Dia tanya, saya minta maaf. Tadi hari itu saya berjalan-jalan dalam kedai kaligrafi, saya nampak ada satu tulisan tangan Quran yang saya cukup kenal. Dan dikatakan oleh tuan kedai yang dia dapat daripada kamu. Boleh tak kamu beritahu aku mana kamu dapat Quran? Allah, penggali kubur tu jadi risau. Dia kata macam mana aku nak beritahu? Sebab dia ambil daripada satu tempat yang tak patut dia ambil. Akhirnya dia kata, aku sebenarnya tak nak beritahu, tapi dah kamu tanya, aku beritahu. Sebenarnya Quran aku dapat pada satu jenazah di dalam Jannatul Baqi', yang ketika tu aku uruskan jenazah, aku tengok dia tengah peluk Quran. Dan aku tengok, aku rasa baik aku ambil. Aku ambil dan selama aku guna, akhirnya hari itu aku tak cukup duit. Aku tak ada duit untuk sara keluarga, aku pun jual kat kedai tadi. Sebab tu Quran tu dekat situ. Anak tadi kata, kalau macam tu, aku nak minta satu permintaan pada kamu. Boleh tak tolong gali balik kubur yang mana kamu ambil Quran tadi? Aku nak tengok. Dia pun mula-mula risau. Tapi dia kata, tak apalah. Kamu jangan pecah rahsia ni. Aku bagi tunjuk pada kamu, aku gali, tapi jangan pecah rahsia ni. Baik. Abang Nabi dia pergi penggali kubur tadi, gali balik. Alangkah terkejutnya, mengalir air mata dia bila dia tengok jasad ayah dia. Allahu Akbar. Daripada Turki Nabil boleh datang situ Ustaz? Tanam kat Turki tu Abang Nabil. Dan ada dekat Jannatul Baqi'. Subhanallah. Dan Subhanallah. jasad ayah dia 2 tahun dah ditanam, masih utuh, masih cantik. Macam tu keadaan dia. Menangis dia. Anta ma'a man ahbabta. Nabi kata, kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Walaupun kita kena tanam kat Malaysia, walaupun kita kena tanam dekat mana-mana tempat kita mati, Abang Nabil. Tapi kalau hati kita mencintai Allah, mencintai Nabi, sungguh-sungguh kita harap Allah Ta'ala dekatkan jasad kita, ruh kita, hati, cinta kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Moga Allah Ta'ala terima kita, Abang Nabil. Moga Allah Ta'ala terima kita. Akbar. Ustaz, Masya Allah. Itulah Ustaz, kita ni Ustaz, kalau kita ni Allah bagi sedikit kefahaman agama pun, sedikit rasa kecintaan kita pada Nabi pun, kita dah dapat rasa nikmat dia Ustaz kan. Betul. Manis dia, nikmat dia, seronok dia. Kita buka buku Fadilah Amal tu, kisah yang pertama pun pasal Nabi pergi Taif, kita baca pun kita dah boleh nangis sangat dah. Dah boleh, kita boleh rasa tau Ustaz. Kita boleh rasa kan pengorbanan Nabi tu, usaha Nabi tu nak bagi kita ada agama hari ni. Kan? Bukan semua orang kat dalam ni tak pernah dengar cerita pasal Nabi pergi Taif. Tapi berapa ramai yang terkesan dengan cerita tu. Berapa ramai yang ambil daripada kesan cerita tu, terus nak buat usaha agama, terus nak duduk dekat dalam dalam jemaah, keluar 3 hari, jemaah keluar 40 hari, 4 bulan. Allahu Akbar. Ustaz, jom Ustaz kita cerita sikit. Hari tu tuan-tuan yang dimuliakan Allah semua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya keluar dengan Ustaz Syed semua, kita ada keluar 3 hari sama-sama. Kan? Hari kedua, pagi tu Amir Sab kita, dia putus, saya jadi saya kena muzakarah untuk gash. Betul tak?
Kan? Kan? Allah Saya kena bagi Aziz. apa Ustaz? Apa panggil Ustaz? Saya kena bagi tahu apa Adab, kan? adab guys. Adab Zah. Saya kena putus untuk buat adab gash. Jadi saya pun duduklah dengan Ustaz Syahid rehearsal. Tanya kan, Ustaz kan, macam mana Ustaz kan? Lepas tu Ustaz bagi tahu, saya pun duk ulang-ulang hari tu Ustaz kan. Saya pun duk ulang. Kan adab gash ni dia ada dua kan. Orang yang dekat dalam surau atau masjid tu dan tiga orang kat dalam, tiga orang kat luar. Kan? Tiga orang yang dekat dalam tu ada apa ni Zakirin kan. Lepas tu orang yang buat takrir dengan istiqbal. Yang istiqbal tunggu kan. Lepas tu yang keluar kita ada rahber. Kita ada rahber, kita ada mutakalim dan kita ada amir. Kan? Lepas tu saya pun duk muzakarah lah dengan ustaz. Duk cerita dengan ustaz. Hari yang saya duk buat rehearsal tu adalah hari yang isteri saya, alia saya keguguran. Allahu Akbar. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Keguguran hari tu. So saya pun patutnya kan dah putus petang tu, kita kena buat adab gash. Tapi saya tak dapat buat adab guys. Saya attend alia saya dekat hospital, uruskan dia apa benda semua kan Ustaz kan. Lepas selesai tu, lepas tu masa nak pergi hospital tu kan saya hantar ustaz nak kena pergi ambil kitab semua dekat Masjid India Ustaz Dekat Masjid India. Saya drop ustaz kat Masjid India, saya pun pergi ke hospital KPJ, uruskan alia saya. Siap-siap kan apa benda semua. Alia saya kena admit. Saya pun balik. Nak balik ke ambil balik ustaz lah. Dekat Masjid India. Kan? Ambil balik ustaz dekat Masjid India. Sampai dekat Masjid India. Allahu Akbar. Kita tengah syahadah, ustaz tengah syahadah kan Mutusami. Lingam Murti, tuan-tuan yang mulia. Allahu Akbar. Saya sampai je. Ustaz, benda saya ingat lagi perkataan pertama ustaz cakap dengan saya. Ustaz cakap apa? Abang Nabil, berkat Abang Nabil duk buat adab gash daripada pagi sampai petang. Hari ni Allah bagi kita depan mata cash satu orang India masuk Islam hari tu. Allahu Akbar. Dan yang buat saya lebih terharu lagi, dari perjalanan saya ke hospital nak pergi ambil ustaz, saya duk buat adab gas seorang-seorang ni dalam kereta ni. Duk nak hafal adab gas seorang-seorang dalam kereta, duk cakap seorang-seorang sampai Allah boleh bagi kita satu kejadian yang macam tu ustaz kan. Allahu Akbar. Hebat lah Allah. Allah ni dia tak sia-siakan kita lah ustaz kan. Dia Abang Nabil punya fikir tu kan? Duduk tempat lain tapi Allah hantar sampai ke tempat lain. Tu yang tadi mana Mansur beritahu kita Abang Nabil pasal Concorde tu. Imam apa nama Maulana Zainal Allahumma salli apa nama Maulana Zainal Mufti Zainal Abidin masa dia bawa oleh satu orang tunjuk kehebatan kelajuan Concorde punya flight kan. Apa Mufti Zainal Abidin kata? Ada benda lagi laju daripada Concorde ni. Ada benda lagi laju. Apa dia lagi laju? Ni niat. Fikir kita. Kalau kita fikir ada dekat Genting Highland, kita dah sampai Genting Allah. Kita fikir ada dekat Madinah, hati kita dah dekat Madinah. Walaupun badan kita kat sini, hati kita jasad kita dah dekat dah dengan Nabi SAW. Kita fikir South Africa, kita dah sampai South Africa. Suatu fikir, risau ni laju. Kita walaupun kita duduk kat dalam kuarantin dalam rumah, dalam hotel, tapi kita fikir Allah hidayat untuk umat ni. Saya tengok Abang Nabil ada 3 orang pelajar madrasah Pakistan. Hari tu musim panas, lepas tu hari tu pula makanan tak ada. Lepas tu malam tidur nyamuk banyak. Malam tu diorang tak boleh tidur. Diorang duduk dalam gelap, dalam kelambu. Kelambu bocor pula Abang Nabil. Allah. Kelambu bocor, panas, nyamuk, lapar. Diorang tak boleh tidur. Akhirnya diorang semua bangun. Diorang duduk buat bulatan, diorang angkat tangan. Hak yang seorang doa.
Dia doa, dia kata, Ya Allah, kami tak boleh tidur, Ya Allah. Kami panas, Ya Allah. Kami lapar, Ya Allah. Nyamuk, Ya Allah. Tolong, Ya Allah. Kau sampaikanlah nyamuk yang gigit kami ni, gigit Amerika, Ya Allah. Kau bagi nyamuk tu gigit orang Amerika, Ya Allah. Supaya darah Allah. kami bercantum dengan darah orang Amerika, Ya Allah. Supaya semua orang Amerika masuk Islam, Ya Allah. Oh, Masya Allahu Allah. Akbar, dia punya fikir. Dia punya fikir tu Abang Nabil. Budak ya. Tapi bila dia dah fikir tu sampai Abang Nabil. Hari ni orang Amerika masuk Islam. Dan saya ada satu teka-teki Abang Nabil. Berkenaan dengan benda laju. Dia fikir risau kita selalu dirosakkan oleh benda. Fikir risau. Kita semua dah fikir risau macam-macam sekarang ni. Dan kebanyakannya dah dirosakkan dengan satu benda. Okey, saya tanya, kita jawab sama-sama. Saya tanya lah, takkan saya tanya, saya jawab. Kalau Abang Nabil jawab, Abang Nabil tinggi. Teka-teki. Tinggi, Ustaz tinggi sangat. Tinggi. Allah Abang. Allah Akbar. Ada satu teka-teki Abang Nabil. Biasa saya guna teka-teki ni dalam saya punya training untuk fizik booster seminar. Budak-budak yang tak minat fizik, benci sains, so kita akan kumpul, kita akan buat motivasi untuk dia minat balik fizik. So ada satu chapter tu saya dah ringkaskan dengan teka-teki. So kita letak fizik tu kat tepi, saya nak fokus pada teka-teki ni dan maksud teka-teki ni dengan akhirat. Ada seorang profesor ni Abang Nabil. Dia panggil 3 pelajar dia. Duduk depan dia. Seorang degree, seorang buat master, seorang buat PhD. Dan dia tanya kepada pelajar-pelajar degree, master, PhD dia. Saya ada satu soalan. Saya nak kamu semua bagi jawapan. Soalan dia simple ya. Apakah benda yang paling pantas dalam dunia ni? Apakah benda yang paling pantas dalam dunia ni? Tengok, siapa boleh jawab? Abang Nabil, benda paling pantas apa Abang Nabil? Yang rasa Abang Nabil fikir paling pantas dalam dunia ni apa? Kita nak jawab macam Maulana Mansur bagi tahu tadi ke ataupun dia benda Ustaz? Kapal terbang macam tu lah. Tak kisahlah. Yang Abang Nabil punya fikir, apa benda yang paling? Ada orang tolong jawab tu. Cahaya Ustaz. Cahaya. Okey, masa cahaya. Okey, cahaya. Kalau kata cahaya, berapa laju cahaya? Cahaya punya laju, dia lagi laju daripada kelajuan bunyi Ustaz. Masya Allah, benar Abang Nabil. Betul. Benar Ustaz? Betul. Tapi berapa lah laju dia? Saya Ustaz, masa saya nak belajar pasal berapa laju tu, cikgu saya berhenti Ustaz. Tinggal. Cikgu berhenti. Okey, ada yang jawab burak tu. Okey, burak ni kilat dengan cahaya tak sama. Kilat ni dalam bahasa Arab dia barqun, kilat. Burak laju dia 100,000 km sesaat. Tu laju kilat. Cahaya punya laju 3 kali laju kilat. Ni ada orang tolong jawab tu. 3 kali 10 kuasa 8. Itulah dia. 300,000 km sesaat. Itu laju cahaya. So pelajar degree ni dia kata cahaya punya laju, buka je torchlight, pam! 300,000 km dah gerak. Ini laju cahaya. Pelajar master kata, Prof, ada lagi benda lagi laju pada cahaya. Pelajar master kata. Dia kata apa Ustaz? Ada benda lagi laju pada laju cahaya. Apa dia benda tu? Ada lagi laju daripada cahaya lagi laju daripada cahaya. Mulut. Alias saya cakap mulut lagi laju daripada cahaya. Cahaya belum sampai, mulut dah cakap dulu, ada cahaya ke? Boleh gitu. Kita jangan lawan dia, Ustaz. Buat masa ni dia adalah benar. Apa dia, Ustaz? Astagfirullah. Okey, orang master tu jawab, pelajar master tu kata yang lebih laju daripada cahaya ialah imagination. Fikir risau tadi lah. Fikir risau. Sebab apa? Kita fikir kita dekat Pluto, sekarang kita dah berdiri tapi planet Pluto dah mana? Kita fikir kita berdiri dekat mana? Bukan setakat planet Pluto kan, kita rasa kita berdiri dekat dalam dekat mana? Boleh setiap kita berdiri zaman Piramli, kita boleh imagine. So imagination, fikir risau lagi laju bercahaya. Benar. Okay, pelajar PhD kata apa? Korang ni ada lagi laju daripada
dua-dua tu. Daripada fikir risau tu ada lagi laju daripada tu. Ada lagi laju. Yang PhD lagi tinggi mana Bil? Apa yang PhD lagi lagi laju? tinggi lah. Dah ada PhD. Apa yang lagi laju pada fikir risau? Dan apa yang lagi laju pada cahaya? Masya Allah. Ustaz Malik. Mana Ustaz Malik? Ustaz Malik. Tadi ada. Ah, Apa lagi ya Ustaz? Apa lagi laju yang daripada fikir risau? Ni fikir isteri. bukan fikir isteri mana Bil? Tengok muka. Tengok muka dah risau. Tengok muka dah risau. Risau lagi laju. Risau lagi laju daripada semua tu. Okay. Yang PhD tu kata apa? Yang PhD tu kata yang lagi laju pada cahaya. Yang lagi laju daripada fikir risau. Cirit. Betul ke Ustaz? Cirit? Yelah, cigit dia Seram. Bil. Tak sempat buka lampu. Tak sempat fikir dah. Dia dah keluar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Ustaz. Okay. Tak sempat buka lampu, tak sempat fikir. Dah keluar. Allah Ustaz. Benar. Tak, apa sebenarnya makna semua ni? Okay, kita reflect lah mana kita reflect. Ni tadi kita dah cerita pasal tu. Kita reflect. Sebenarnya apa benda? Ni sebenarnya yang cirit ni bahaya ni benda ni. Benar. Sebab cirit ni apa dia? Minta maaf, cirit ni tai. Betul tak? Sebab tai boleh merosakkan cahaya dan fikir risau. Allahu Akbar. Tinggi Ustaz. Tai tu apa? Dunia lah tai. Benar Ustaz. Dunia ni dah rosakkan fikir risau umat ni. Kan? Dunia ni dah rosakkan cahaya yang sepatutnya umat ni nampak untuk balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ni pesanan ni. Ni Allah tengah bagi pesanan dekat kita semua ni. Allah Jangan Akbar. jadi tai. Cirit. Jangan jadi cirit. Cirit. Jangan jadi tai. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Betul lah Zai. Pasal tai, cahaya Semua. pun kalah, fikir risau pun habis. Habis. Ya Allah. Dunia ni tai. Minta maaf. Dunia ni sebenarnya. Sebab tu semua Nabi-Nabi, Abang Nabil, 124,000 Nabi-Nabi diutuskan untuk dua benda besar. Yang pertama, untuk kenalkan kepada Allah. Yang kedua, untuk cerita bahaya dunia. Benar. Yang pertama, bila kenal Allah Tuhan, segala-galanya selain Allah semua makhluk. Yang kedua, bila faham dunia ni musuh, dia takkan berkawan dengan dunia. Allah. Dia takkan berkahwin dengan dunia. Benar Ustaz. Hari ni kita yang kalau sekarang yang kecewa dunia sebab ni- kita kahwin dengan dunia. Ya. Betul Ustaz. Kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah, apa? Titik air pun Allah takkan bagi dekat orang kafir Ustaz. Betul. Hari ni orang kafir minum berapa titik apa Nabil? Bertitik-titik. Ya Rasa Allah. macam nak Orang titik Kedah je kata, muka dia orang. orang Kedah kata, minum terboeh sampai duduk terhelek. Kata Masya Allah. punya minum. Nak beritahu, kalau lah macam tu punya tak ada nilai dunia ni di sisi Allah, malangnya Abang Nabil, kepak nyamuk kan, Allah kata sebesar kepak nyamuk. Tapi kerana kepak nyamuk ni adik-beradik bergaduh. Pasal kepak nyamuk ni kawan-kawan bermusuh. Pasal kepak nyamuk ya. Ada yang kata ni, Saidina Umar talak 3 kat dunia. Bukan Saidina Umar, Saidina Ali. Dan kita itu sahabat Saidina tu Ali. Saidina Ali. Saidina Ali ditalak dunia dengan talak 3. Ustaz, cerita pasal talak dunia ni. Saya ada cerita kot. Ustaz Malik tahu lah cerita ni. Masa tu baru lepas keluar 3 hari Ustaz kan. Kita pun duk, yelah kan, saya baru keluar apa benda semua kan. Kita tengah jos lah kan. InsyaAllah. Sampai sekarang kalau boleh, kita nak hari-hari pun jos. Allah kan. InsyaAllah. Saya duduk dalam bilik Ustaz. Buka Maulana Ali Yusof punya bayan. Kan, cerita pasal kan, kita kena talak kan dunia ni. Talak 3 kan terus.
Saya masa tu Ustaz dengar bayan Maulana Ali Yusof terus naik ke bilik, ambil baju-baju semua Ustaz. Baju-baju semua ambil. Saya campak kat luar. Saya cakap, ni, ambil ni apa ni baju-baju ni semua ni kita tak perlu dah. Kita nak talakkan dunia ni, ambil baju ni nak pergi bagi kat anak yatim ke apa kan. Sebab nanti Allah akan tanya ni, baju kau ni kau pakai kenapa? Harga macam ni kan. Apa semua kan. Kita dah jadi takut Ustaz. Saya pun ambil semua Ustaz, semua. Saya letak dekat bawah. Lepas tu saya cakap dengan Alia saya, okey. Kejap lagi ni kan, kita ambil baju-baju ni semua, kita keluar, kita bagi dekat orang susah, kita bagi dekat siapa-siapa yang kita jumpa kan, yang gelandangan ke apa, kita bagi. Saya pun naik Ustaz, mandi. Saya pun mandi Ustaz, mandi, saya keluar Ustaz, baju tak ada. Astagfirullah. Lepas tu isteri saya cakap, itulah jos sangat. Ya Allah. Saya pun dengan malunya ambillah balik selai 2 kat bawah. Sebelum saya jadi gelandangan, saya pakai dulu. Sebelum saya pula yang jadi gelandangan Ustaz, saya pun ambil dulu pakai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi tu ada Ustaz, bila kita duduk-duduk kan dengan Maulana macam Maulana Ustu kan. Tiap-tiap tahun dia ada 7 pasang baju je. Allah. Kan? 7 pasang jubah. Tahun depan bila nak buat balik 7 pasang jubah, 7 pasang tu pergi hadiahkan dekat orang. Pergi sedekah kat orang. Tu Abang Zairil pun dia. Allahu Akbar. Abang Zairil, insyaAllah. Kita azam ni keluar sama-sama ni, insyaAllah. Kan? Tapi itulah Ustaz pula dekat sana ni. Allahu Akbar. Abang Zairil, kita kena keluar pergi Jeddah ni. Allahu Akbar. Saya dah vaksin. Tak payah kena kuarantin kalau turun sana. Masya Allah. 2 dos mana be? 2 dos. Oh, 2 dos je tak ya juga kan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan? Jadi kita ni Ustaz, kita ni macam saya lah, macam saya kan. Saya hari-hari nak kena istiqomah Ustaz. Hari-hari nak kena istiqomah ni Ustaz. Dia sebenarnya, kita kena rajin sebenarnya Ustaz kan. Kita kena nak buat tu, dia dah tak ada perkataan nanti. Dia dah, kita buang perkataan nanti tu. Nanti tu untuk zaman kita yang sekarang ni dengan benda-benda yang Allah dah tunjuk kat kita depan-depan mata ni Ustaz. Allahu Akbar. Kita tak pernah terfikir lah Ustaz semayang jemaah boleh kena tangkap. Pernah ke Ustaz sendiri terfikir benda macam ni boleh jadi kan? Kita boleh baca berita ni kan? 12 di compound kerana semayang secara jemaah. Kan? Ini semua berita-berita yang Allah nak bagi tahu dekat kita kan. Jom balik ke jalan aku kan. Ikut jalan aku ni. Kan? Ni sementara aku masih lagi buka peluang untuk korang semua. Bagi peluang lagi kan. Masih ada lagi orang-orang alim, orang-orang soleh yang kita boleh belajar, kita boleh dapat tunjuk ajar kan. Kita kena pergi dekat orang-orang soleh ni. Kita jangan tunggu-tunggu dah kan ni. Abang-abang, akak-akak, adik-adik semua yang tengah menonton ni. Kita dah tak boleh nak tunggu-tunggu dah. Dah tak boleh nak seronok-seronok kan. Kita boleh buat aktiviti yang biasa kita buat. Tapi sekarang ni kita kena tambah agama dalam hidup kita. Kan. Kita tambah agama dalam hidup kita. Lepas tu kita tingkatkan dari hari ke hari, dari hari ke hari. Saya pun Ustaz sampai ni keadaan kita sekarang ni, suasana ni, saya tengah bercakap dengan Ustaz ni. Saya pun tak sangka Ustaz. Satu hari kita boleh, saya orang yang banyak dosa Ustaz. Kan. Kita ni banyak khilaf. Tak pandai pula tu. Tapi tengok Allah bagi kita peluang kan. Allah bagi kita peluang kan, betulkan diri kita kan, betulkan keluarga kita, sama-sama nak duduk kat jalan Allah, dapat kawan dengan ustaz, dengan Maulana semua kan, Ustaz Malik semua, bagi kenal dengan orang soleh-soleh ni semua Ustaz kan. Kadang-kadang saya duduk seorang-seorang, saya cakap Allahu Akbar, sayang ni Allah dekat kita ni kan. Kita kadang-kadang macam Allahu Akbar, kita kalau boleh memang tak nak balik ke jalan dulu lah Ustaz. Tak nak jadi macam dulu.
kan. Kita tak nak jadi macam dulu balik kan, lupa dia solat tangguh-tangguh kan, buat amal tangguh-tangguh, lepas tu tak ada niat langsung nak belajar. Nantilah. Manusia ni, kita ni, saya Ustaz kan, confident je besok kita bangun. Kita ni Allah. confident je besok tu Allah nak bagi kita satu hari lagi kan. Betul tak Ustaz? Kita ni kita punya tahap keyakinan besok kita bangun tu, kita dah rancang dah besok kita nak buat apa. Kan? Padahal kita tak tahu, mungkin hari ni hari terakhir ni kita kat sini. Kita dapat duduk dengan isteri, dengan anak-anak kita semua kan. Kita dapat peluang buat amal. Benda yang paling saya terkesan Ustaz, masa arwah abang meninggal Ustaz. Masa arwah abang meninggal, Alia saya kejut saya pagi tu. Dia kata, abang dah meninggal. Saya macam terperanjat sangat-sangat lah Ustaz. Kan? Dia biar kita, bukannya kita tak pernah dengar orang meninggal sebelum ni, bangun dengar orang meninggal. Kita bukan tak pernah dengar. Tapi makin lama orang yang meninggal ni dah makin rapat dengan kita kan. Makin rapat ni kita jadi macam baru je jumpa abang itu hari kan. Baru sangat je jumpa dengan arwah apa semua. Saya cakap Allah bagi kita kesedaran Abang Nabil, abang Bucik kan. Kami sebenarnya dah buat planning, dah buat tukar kerja semua, dah siap dah Abang Nabil. Sepatutnya kami ke China untuk buat rakaman jejak kisah para sahabat. Ya Ustaz Abang hal exercise. Sebab dia kata ni, Ustaz saya risau, saya besar macam ni, macam susah nanti kita nak gerak. Dia kata tak apalah, abang punya usaha nak kurus, nak sebab, nak jejak sahabat ni. Ini Allah dah terima dah. Nampak? Kan? Allahu Akbar. Ustaz, Allah pilihlah kita ni selalu ada dekat jalan dia, fikir risau untuk ajak orang lain jalan dia ni hari-hari lah Ustaz. Pasal kita tak tahu mati ni bila lah Ustaz. Betul. Kan? Setengah jam lagi ke tantah ni. Saya ni malam ni dapat dengan Ustaz, besok tak tahu dah tak ada. Agak-agak Allah kira lah Ustaz, apa kita punya usaha, kita punya amal ni. Sebab takut Ustaz. Takut anak macam saya ni Ustaz, baru sangat lagi nak dapat duduk dekat jalan Allah ni kan. Takut nanti sikit sangat pahala yang kita dapat bawa ke akhirat Ustaz. Lain semua dosa mengunung kan, pahala sikit je Allah habis kita Ustaz. Takutlah Ustaz Itulah Nabi, kita doa tu, istiqamah ni benda yang mahal lah Nabi. Istiqamah ni benda yang tak boleh duit beli, benda yang tak boleh orang kaya pun dapat. Dan istiqamah ni nak dapat dia hanya satu perkataan. Ekspedisi dia sebut ni Abang Nabi. Tiba-tiba ekspedisi. Dia punya jalan istiqamah ni satu saya ingat betul lagu ni ekspedisi. Saya tak salah. Ini betul. Ini betul lagi ekspedisi Ustaz Ini lagi. Saya dah buat research. Okey. Dia kata apa? Dia kata CINTAKITA. Lepas tu apa? Itu je saya tahu. Cinta apa? Tak apalah. Itu yang betul. Cinta kita Itu dia. Kunci untuk dapat istiqamah ni sebenarnya cinta Nabi. Masya-Allah. Orang yang bercinta tak payah suruh dia buat. Orang yang bercinta dia akan tepati masa. Orang yang bercinta dia akan bersungguh lapar saja dia usaha. Orang yang bercinta dia akan terus buat walaupun apa orang kata kat dia. Sebab tu orang bercinta ni, dia dalam dunia dia walaupun orang kata gila. Ramai pula yang tolong jawab satu rasa tu. Astaghfirullahalazim. Minta maaf dia, lirik lagu ni dia saya jam. Abang Nabil tahulah. Abang Nabil tahulah sejarah nyanyi silap-silap ni. Benar. Benar Ustaz kan, cinta kan? Cinta. Sebab tu Abang Nabil kalau ingat, kenapa kita nak sangat datang Madinah? Kenapa kita nak sangat datang Mekah? Allah Akbar Ustaz. Rindu Ustaz, rindu dengan Nabi kita, cintakan Nabi kita. Allah Akbar. Kita pernah jumpa Nabi tak Abang Nabil? Kita tak pernah jumpa. Bayangkan Sayyidatuna Aisyah malam tu, Nabi habis ya solat tahajud. Sayyidatuna Aisyah pergi pada Nabi. Sayyidatuna Aisyah beritahu, ya Rasulullah doakan aku. Nabi angkat tangan, Nabi doa, Allahumma ghfir lil Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar.
Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah yang nampak, yang tak nampak, yang zahir, yang batin, yang sebelum, yang selepas. Aisyah radhiyallahu taala anha dengar doa tu, dia terus bangun, dia lompat abang Nabi. Dia lompat, punya seronok. Dia lari, dia lompat, dia lari, dia lompat. Dan Nabi tanya, wahai Aisyah, apakah kau gembira dengan apa yang aku doakan tadi kepada engkau? Maka Sayyidatuna Aisyah kata, ya Rasulullah, siapa-siapa pun akan gembira kalau itulah doa yang kau doakan pada mereka. Apa Nabi beritahu, wahai Aisyah, ketahuilah, hadhihi da'wati lil ummati fi kulli salah. Inilah doa yang aku baca untuk setiap umat aku setiap kali lepas habis Allah. aku solat. Setiap kali. Setiap kali lepas Nabi habis solat, Nabi akan doa untuk kita semua. Nabi dah doakan 1400 tahun dulu dosa yang belum lagi kita buat. Kita tak lahir lagi pun Nabi dah risau dah kita akan buat dosa ni. Nabi dah risau dah. Nabi dah risau. Tapi bila kita hidup dan kita lahir di zaman ni, bayangkan ada orang yang buat tak tahu dengan sunnah Nabi SAW. Ada orang yang tak peduli dengan sunnah Nabi SAW. Ini bukan benda kecil. Kita nak pergi sana, kita nak datang Madinah, kita habiskan ribu-ribu ringgit, kita tinggalkan keluarga kita, kita nak bagi tahu kepada Allah, wahai Allah, segala-gala perkara yang kami bentangkan untuk buktikan kami hanya cintakan kau, wahai Allah. Semua yang kau bagi pada kami korbankan untuk buktikan cinta ni. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi sampai je kota Madinah, dia siapkan rumah dia. Dia kata, ya Rasulullah, rumah aku ya Rasulullah. Nabi duduk rumah Abu Ayyub. Nabi duduk ke atas. Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, duduk atas. Nabi kata, tak, aku tak mau duduk atas, aku nak duduk bawah, kata Nabi. Sebab senang aku keluar masuk nak uruskan masjid, nak jumpa para sahabat. Abu Ayyub duduk atas, Abang Nabil. Abu Ayyub duduk atas. Dan bila dia duduk atas, dia tak boleh nak bergerak. Dia fikir, dia tengok muka isteri dia tengok muka dia. Dia turun balik esok, dia kata, ya Rasulullah, minta maaf. Boleh tak kita tukar tuan duduk atas, kami duduk bawah? Sebab bila kami duduk atas, kami tak boleh berjalan, ya Rasulullah. Kami takut kalau kami berjalan atas kepala Tuhan. Allahu Akbar. Ini adab. Dan dia berkata, ya Rasulullah, bolehlah Tuhan duduk atas. Akhirnya Nabi duduk atas, Abu Ayyub duduk bawah. Setiap kali waktu makan, Abu Ayyub akan suruh khadim dia hantar makanan kat Nabi. Setiap kali talam makan Nabi turun, Abu Ayyub akan tanya dekat khadim dia, Nabi makan belah mana tadi? Maka Abu Ayyub akan makan di atas tempat Nabi makan. Ni cinta yang amat. Dia nak apa saja kaitan dengan kekasih dia. Dan satu hari dia angkat makanan, khadim lagi hantar makanan dan Nabi tak makan langsung. Buat turun makanan tu, langsung Nabi tak sentuh. Dan dia tanya, ya Rasulullah, kenapa tak makan langsung? Ada benda haram ke dalam makanan ni? Dan Nabi kata, tak ada benda haram, cuma ada bawang putih, kata Nabi. Aku tak makan bawang putih. Aku bercakap dengan malaikat tak suka bau busuk. Bawang putih maksud dekat sini bukan bawang putih yang dimasak, bawang putih yang tak masak. Orang Arab dia suka makan mentah. Kita orang Melayu suka masak dah hilang bau dah. Tapi bila mentah ni aku bau busuk, mulut busuk, badan busuk. Nabi tak makan. Abu Ayyub kata, kerana Nabi tak makan, aku pun lepas tu tak makan. Allahu Akbar. Ini sahabat, mereka buat dengan cinta. Sebab tu tak payah suruh mereka buat sungguh-sungguh. Hari ni benda pertama Abang Nabil yang kita semua kena usahakan, cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Dan sebelum ni kita pun Abang Nabil sebelum ni pernah tak, sebelum keluar jalan Allah 3 hari, pernah tak menangis untuk agama? Pernah? Tak benar, Ustaz. Tak benar. Padahal kita dah sampai dah Mekah, dah buat umrah, dah buat haji semua dah, Ustaz. Tapi dekat batang kali jugalah, Ustaz. Dekat batang kali je Allah bagi, Allah timbulkan rasa cinta tu, Allah timbulkan rasa nak dapat syafaat Nabi tu kan, nak selamatkan diri kita tu kan. Ya Allah, kita sebut nama Allah ni daripada kecil. Tapi tak, apa orang cakap, Ustaz, dengan penuh perasaan atau tidak kita menyebut nama Allah tu. Kan? Padahal kita boleh hargai tu. Kita boleh hargai makhluk tu. Betul tak, Ustaz? Satu orang tolong kita boleh, kau tolong aku, ya Allah, aku ingatlah engkau. Kan? Kalau engkau minta tolong dengan aku lepas ni, aku pasti akan tolong kau kan. Sedangkan Allah tolong kita daripada kita lahir bogel, tak ada apa-apa. Allahu Akbar. Tapi kita, ya Allah, kita sebut nama Allah asal sebut je, kosong je kan.
Asal Lagi lepas. dahsyat, lagi dahsyat sebut pun ngantuk. Sebut nama Allah Allah. ngantuk. Tapi kan sebut kadang kita bawa kereta kan, bawa kereta ngantuk, bawa kereta ngantuk sampai kat traffic light. Kat traffic light tu kita beritahu kat isteri ni, tolong nak kejut lah kalau ni nak tidur sekejap kat traffic light merah dia boleh tidur. Tuan tidur tiba-tiba sebelah Range Rover parking kat sebelah. Range Rover ke Ford? Apa dia Zat? Saya dah lupa dah. Range Rover ke? Range Rover Range Rover. ke Ford? Ke Ford lah Range kereta Rover saya. ke Ford? Ford parking kat sebelah. Kita ngantuk turun. Oh, Abang Nabil. Tengok, ya Allah, Abang Nabil hilang ngantuk. Tengok Abang Nabil hilang ngantuk. Kita tengok orang yang kita minat boleh hilang ngantuk kita, tapi Allah Ta'ala yang telah bagi segala-galanya kat kita atas dunia ni, kita boleh ngantuk sebut nama Allah Ta'ala. Tak pelik, satu benda yang sangat-sangat pelik yang kita semua kena muhasabah. Ada ayat Quran Abang Nabil, Allah Ta'ala beritahu apa? Alam ya'ninil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq. Bila lagi orang yang beriman itu bila nama Allah disebut, bergoncang rindu hati dia, lunak perasaan dia. Orang yang beriman bila sebut nama Allah lunak. Kalau hari ni sampai sekarang, saya sendiri cakap Rizal, kalau belum lagi ada rasa apa-apa, tak kalau sebut nama Allah, kita kena buat sesuatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz, saya tak pernah rasa dapat ketenangan dan kemakmuran seperti mana yang kita macam yang saya dapat lah sekarang ni bila dah dapat boleh baca Quran sikit-sikit lah Ustaz. Dulu masa tak pandai Ustaz, masa tak tahu langsung Ustaz, tak pernah dapat rasa ni Ustaz. Tapi bila kita dah Allahu Akbar. Ustaz baca surah Nun tadi tu saya tak boleh lah Ustaz. Saya memang tak tahan lah. Itulah surah pertama yang saya dengar dekat Batang Kali yang budak kecil tu baca Ustaz. Anak Ustaz Mat. Ya Allah, hai. Malu Ustaz. Malu sangat masa tu dengan Allah. Malu. Kan? Allah boleh. Satu budak kecil, tak ada apa-apa, tak ada harta, tak ada apa. Kan? Pakai seluar tracksuit, baju Melayu. Duduk depan kita ni baca surah Nun, mata terkebil-kebil tapi mulut baca surah Nun. Ya Allah, kau nak... Allah, maha besar Allah. Hebat Allah, hebat. Hebat Allah. Kan kita ingat kita ni ada rumah besar, ada kereta banyak, ada keluarga elok kan. Kita ingat kita dah ada semua dah kan. Sampai Allah bagi kita macam tu je, satu budak kan. Kau tengok budak ni. Kau tengok budak ni baru kau tahu kau tak ada apa-apa langsung dalam dunia ni sebenarnya. Kan? Dan yang kau ada tu tak ada nilai di sisi aku kan. Saya masa tu Ustaz, saya memang tak ada apa-apa satu benda pun yang bernilai di sisi Allah kan. Masa tu Allah bagi kita sedar tu. Tak ada satu benda pun yang saya ada masa tu yang ada nilai dekat sisi Allah. Kan? Dengan semayang kita tak betul, dengan dah keluar 3 hari baru tahu Al-Fatihah kita selama ni kita duk semayang, duk baca Al-Fatihah tu semua tak betul. Tapi Allah boleh jaga aib kita tu. Kan? Allah boleh jaga pula aib kita tu. Selama ni Al-Fatihah kau tak betul, tak ada orang pun pernah nak ajak kau, suruh kau naik jadi imam. Punya Allah nak jaga aib kita tu. Kan? Ustaz bayangkan kita Al-Fatihah tak betul kan, orang suruh angkat kita kan. Jadi imam kan. Tapi bila kita dah belajar sikit, Allahu Akbar kan, baru kita tahu lah Ustaz kan, benda sebenar yang kita cari kat dalam dunia ni apa yang bernilai di sisi Allah. Kan? Apa yang bernilai di sisi Allah kan? Apa dia? Macam mana nak start collect, nak tukar orang sekarang ni duk sibuk nak cari duit kan? Apa yang kita boleh tukar sekarang ni untuk cari mata wang akhirat ni sekarang ni. Allah. Duit yang kita ada ni sebenarnya, itulah Ustaz, saya tengok Ustaz saya cakap kan. Saya sebenarnya hari yang kita pergi kat airport tu, saya tengok Ustaz nak pergi tu Ustaz. Saya memang terkesan lah kan. Saya cakap, ish. Ustaz buat, apa yang Ustaz buat tu semua untuk Allah. Kan? Saya ambil Ustaz kat rumah kan.
Saya ambil ustaz kat rumah, ustaz tinggal isteri, kan? Tinggal anak-anak ustaz, kan? Bukan nak pergi cuti, bukan nak pergi kursus untuk dapat benda-benda dunia ni, kan? Nak pergi jalan Allah, nak duduk kat jalan Allah, nak pergi tanah suci, kan? Nak buat usaha, kan? Allahu Akbar. Saya tengok ustaz, saya cakap Allah, hai, ya Allah, nanti kau pilihlah aku, ya Allah, kan? Pilihlah aku, ya Allah, kan? Dapat satu kekuatan, dapat satu kemudahan jalan untuk duduk kat jalan Allah ni, kan? Buat usaha dia, kan? Sementara ustaz semua ada lagi ni, kan? Allahu Akbar. Sementara Allah bagi peluang lagi ni, ada hidup lagi ni. Allahu Akbar, kan? Hebat lah ustaz. Allah, kan? Allah maha hebat lah ustaz. Betul. Allah nak pilih siapa, Allah yang paling mahal Nabi bila Allah Taala kenalkan kita dengan dia. Berapa ramai dia Islam, sampai hari ni dia kata dia Islam, tapi sampai sekarang bila tanya Allah tak kenal pun. Yang tahu Allah, Tuhan lah. Tuhan tu apa? Ada satu orang ustaz, dia kata apa? Dia bahasa dia mudah Abang Nabil. Dia kata apa tu iman? Kat Siptalik, Bayan Siptalik, dia kata apa tu iman? Senang ya. Bahasa dia mudah, budak kecil boleh faham. Apa itu iman? Iman dalam hati ada la ilaha illallah. Apa itu Tuhan? Tuhan itu yang boleh buat. Kalau Tuhan rasa duit boleh buat, Tuhan dah rasa duit tu Tuhan. Kalau Tuhan rasa duit tu Tuhan, Tuhan dah syirik. Oh, bahasa mudah. Allahu Akbar. Senang je. Selain daripada Allah, semua makhluk. Sebab tu, bila kita faham benda ni, inilah yang mula-mula sekali Allah Ta'ala buat pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Pada ingat tak kisah Sayyidina Umar kan? Macam mana Sayyidina Umar masuk Islam? Sayyidina Umar orang paling benci Nabi SAW. Sayyidina Umar ialah orang yang paling nak bunuh Nabi di saat orang dah mesyuarat untuk bunuh Nabi SAW. Tak ada siapa berani. Sayyidina Umar ni daripada kabilah Bani Adi. Bani Adi ni bukan Bani besar, bukan klan yang besar. Klan yang kecil. Sayyidina Umar yang kuat pun. Sayyidina Umar kata, aku sedia. Orang tengok Sayyidina Umar, orang kata, wahai Umar, tak ada orang dah layak melainkan kau. Dah pergilah wahai Umar. Sayyidina Umar pergi Abang Nabil dengan keadaan pedang yang terhunus. Dalam perjalanan jumpa satu orang sahabat. Yang dia jumpa ni pun bukan calang. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Awalun yang masuk Islam. Panglima. Ini pun warrior juga ni. Umar, kau nak pergi mana ni? Aku nak pergi jumpa Muhammad. Kau nak buat apa? Aku akan membunuh dia kerana dia telah memecah belahkan orang Arab. Kau nak bunuh Muhammad? Walaupun apa yang dibawa tu betul. Sayyidina Umar dengar. Dia kata, Sa'ad, nampaknya kau pun dah ikut Muhammad ni. Sebelum aku jumpa Muhammad, biar aku selesaikan kau dulu. Abang Nabi bayang masa tu Sayyidina Umar tarik pedang buat keluar, Sayyidina Sa'ad pun tarik pedang. Allahu Akbar. Dah nak fight Ustaz? Dah nak fight Abang Nabi. Bayangkan dua-dua warrior ni. Kalau fight masa tu tak tahu. Dan dua-dua ni tak tahu akan datang satu masa nanti. Lebih kurang 15 tahun akan datang. Sayyidina Umar jadi khalifah, dia akan hantar Sa'ad bin Abi Waqqas takluk Parsi. Allahu Akbar. Dia orang tak tahu cerita 15 tahun lagi ni. Sekarang ni hunus pedang ni. Seorang pertahankan Nabi, seorang nak bunuh Nabi. Kata Sayyidina Sa'ad, wahai Umar, sebelum kita bertarung ni, baik kau selesaikan urusan rumah tangga kau dulu. Adik kau Fatimah masuk Islam. Sayyidina Umar dengar tu, simpan, lari balik rumah adik dia, sampai rumah adik dia, ketuk rumah adik dia, Abang Nabil. Ketuk, bayangkan. Tengah buat halqah Quran, majlis taklim. Allahu Akbar. Sebab alarm abang datang pula. Quran. Abang datang ketuk. Abang pula gangster besar Mekah. Satu Mekah kenal. Siapa tak kenal Sayyidina Umar? Champion Gusti. Gusti Sayyidina Umar antara orang yang champion. Dan ketika itulah Khabbab lari masuk dalam. Adik dia sorokkan lembaran surah yang dibaca. Sayyidina Umar buka pintu, kata, kalian semua baca apa tadi? Tak ada apa. Aku dengar kalian baca sesuatu tadi. Di saat itulah dia pukul adik dia, dia pukul adik ipar dia. Sayyidina Umar pukul, betul-betul punya pukul. Sehingga dia tampar adik dia, pecah muka adik dia. Berdarah muka adik dia. Ketika tu Abang Nabi, apa perkataan adik dia? Adik dia kata, wahai Umar, ya aduullah, wahai musuh Allah. Walaupun kau bunuh kami mati. Sekali-kali kami takkan tinggalkan agama ni. Allahu Akbar. Abang Nabi boleh bayangkan, Sayyidina Umar terkejut. Kata dia, agama apa ni? Yang sampai mereka sanggup mati untuk tahan agama ni. Agama apa ni? Akhirnya dia tengok muka adik dia jadi kesian sebab berdarah-darah dia dah pukul adik perempuan dia. Akhirnya dia tak nampak ada lembaran Quran. Dia kata, boleh aku baca? Adik dia kata, tak, kau tak suci.
Dan ketika itulah dia tekan perasaan dia, dia pergi mandi, dia datang balik, dia ambil surah lembaran tadi. Abang Nabil, itulah kali pertama Sayyidina Umar berkenalan dengan Allah. Dia baca satu Allahu surah. Akbar. Surah ni kalau sampai ke hati, baca surah ni. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sampai ayat yang ke-14 dia dah tak tahan mana Nabi. Air mata bercucuran keluar pada mata Sayyidina Umar. Allah. Innani anallah. Seolah-olah Allah nak perkenalkan kepada Allah, seolah-olah Allah nak beritahu, innani anallah, sesungguhnya aku Allah. Wahai Umar, dengar betul-betul ni, aku nak beritahu pada kamu, wahai Umar, ni aku Allah, innani anallah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, makna dia jangan sembah siapa-siapa selain aku semua makhluk, semua tak ada kuasa, semua tak boleh buat apa-apa, semua tak boleh bagi mudarat, semua tak boleh bagi manfaat, semua tak boleh bagi susah, semua tak boleh bagi senang, semua tak boleh buat apa-apa melainkan aku, fa'budni, sembah aku, jangan sembah siapa-siapa, wa aqimis salata li dhikri. Jadi kalau salat untuk kau ingat pada aku, mana mungkin orang kita cintakan Allah tapi dia tak solat. Allah. Sebab tu betulkan solat kita. Siapa yang ada masalah dalam hidup ni, betulkan solat, Allah akan betulkan hidup dia. Kalau dia rosakkan solat, dia sedang rosakkan hidup. Sebab tu solat ni kunci untuk siapa-siapa datang dekat dengan Allah. Solat. Tapi solat dengan cinta akan menjadi asbab kita makin rapat dan terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Ni Sayyidina Umar bin Nabil. Lepas tu apa yang berlaku? Dia khabar keluar. Basyirku ya Umar. Khabar gembira wahai Umar. Aku dengar Nabi beritahu. Pilihlah wahai Allah antara Umar dengan Abu Jahal, dan Allah pilih kamu wahai Umar. Betulkah macam tu? Sayyidina Umar kata, demi Allah, ni yang menurunkan ayat ni hanya dia yang layak disembah, kata Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Khudhni ila Rasulillah. Sekarang bawa aku pergi pada Nabi. Sayyidina Umar sampai kat Nabi. Sayyidina Umar berdiri depan Nabi. Sayyidina Umar kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Umar masuk Islam, Nabi. Sayyidina Umar masuk Islam. Sahabat semua takbir Allahu Akbar. Abang Nabi tahu apa Sayyidina Umar kata? Abang Nabi kalau mampu pegang pada kata-kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata dekat sahabat-sahabat semua, wallahi, kalian semua telah mendahului aku dalam Islam. Tapi kalian akan dapati, aku akan kejar kalian nanti. Sehingga aku akan mendahului kalian dalam agama ni. Sayyidina Umar betul-betul buat apa dia cakap Abang Nabi. Dia kejar semua sahabat. Bayangkan dia potong semua sampai dia dengan Abu Bakar Siddiq macam ni. Abang Nabi bayangkan ni kubur Nabi, ini kubur Abu Bakar. Umar kat kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq kat sini Abang Nabi. Punya kejar. Sayyidina Ali kata, aku cemburu sangat dengan Sayyidina Umar. Aku selalu dengar Nabi kata, dakhaltu ana wa Umar wa Abu Bakar, kharajtu ana wa Umar wa Abu Bakar. Abu Bakar, Umar keluar masuk. Abu Bakar, Umar masuk. Abu Bakar, Umar keluar. Nabi selalu sebut kalau ada Nabi, mesti ada Abu Bakar, mesti ada Umar. Dua ni mesti dengan Nabi SAW. Ini keadaan. Sayyidina Umar kejar sungguh-sungguh. Bayangkan Abang Nabil, sahabat semua sayang Sayyidina Umar. Siapa pun yang duduk Sayyidina Umar, dia akan sayang Sayyidina Umar kerana dia tahu Nabi sayang Sayyidina Umar. Abang Nabil, satu hari tu Sayyidina Umar jadi khalifah, dia pergi rumah Sayyidina Ali. Sampai rumah Sayyidina Ali buka pintu rumah, tengok Sayyidina Umar khalifah datang. Sayyidina Ali kata, ya Amirul Mukminin, kenapa datang rumah aku? Patut panggil aku pergi rumah engkau. Aku datang jumpa engkau. Wahai Umar, masuk. Sayyidina Umar masuk, duduk. Sayyidina Ali masa tu, Abang Nabil, Fatimah radhiyallahu anha dah wafat dah. Sayyidatina Fatimah dah wafat. Sayyidina Ali dah kahwin dan anak-anak Sayyidina Ali yang laki-laki semua kecil-kecil masa tu. Sayyidina Ali panggil semua anak-anak dia yang laki 3 orang. Salim alal ammi. Salam dengan pak cik. Salam dengan pak cik kamu ni. Datang salam dengan pak cik. Kecil 3 orang anak Sayyidina Ali. Salam dengan Umar Al-Khattab. Sayyidina Ali kata apa? Ya Umar, ini nama dia Abu Bakar bin Ali. Ini nama dia Umar bin Ali. Ini nama dia Uthman bin Ali. Allahu Akbar. Sayyidina Umar dengar menangis Abang Nabil. Sayyidina Umar kata, ya Allah, Ali, sayangnya engkau dengan kami. Semua anak-anak engkau letak nama kami. Ya Allah, ini bersahabat. Ini bersahabat. Sayang mereka kerana Allah. Allahu Akbar. InsyaAllah Ustaz.
ramai dengan kita malam ni harap-harap terkesan kan. Terkesan boleh mula. Jangan tunggu-tunggu dah. Betul. Setiap kisah yang kita baca, setiap perkara yang kita dengar yang datang daripada Nabi, yang datang daripada sahabat-sahabat, semua bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar. Kan? Bila dalam hati kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, ada Nabi kan, ada 6 sifat sahabat ni dengan kita, dunia ni dah tak ada apa dah Ustaz. Dah tak ada masalah dah. Kita dengan orang pun jadi baik kan. Kita husnuzon dengan orang, dengan keluarga saya sendiri pun berubah banyak Ustaz. Kan? Kalau tak asbab, kalau tak kerana keluar 3 hari tu, saya dulu selalu semayang Ustaz. Lepas tu selalu doa. Saya tanya kan. Saya cakap, macam mana aku nak keluarkan diri aku daripada masalah? Keluarkan diri daripada masalah. Dan keluarga masalah Ustaz. Kan? Kita ni nampak je Ustaz. Nampak je depan orang elok, baik kan. Aib kita nak simpan kan. Tapi kita je tahu masalah yang kita lalu kan. Saya selalu doa. Saya cakap, ya Allah, keluarkanlah aku daripada masalah. Keluarkanlah aku daripada kemurungan ni. Keluarkan aku daripada masalah ni. Rupa-rupanya Ustaz, bila kita keluar tu lah penyelesaian dia. Kita dah sebut dah jawapan dia Ustaz dalam soalan kita kan. Keluarkan aku, ya Allah, daripada masalah kan. Keluarkan aku. Rupanya jawapan dia memang kena keluar Ustaz. Kena keluar kurus. 3 hari, 40 hari, 14 tahun. Itu kunci dia. Itu kunci dia lah Ustaz. Itu yang saya terus cakap. Dapat kunci pun boleh buka. Bagus. Dapat kunci baru boleh buka Ustaz. Allah. Bila dah lama sikit baru ada kunci spare. Allah. Kunci spare. Astagfirullah. Gurau Ustaz, gurau. Isteri saya dengar dia eleh saya. Kita gurau je. Gurau. Allah. Astagfirullah. Dah alhamdulillah. Oh, lupa Ustaz sebelum kita, lama kita 1 jam setengah dah, masya-Allah. Saya pun tak tengok jam. Sebelum saya terlupa, semalam Ustaz saya ada buat macam perkongsian juga dengan kawan-kawan dekat Kowe. So ada satu akak ni dia kata suami dia baru lepas keluar. Lepas tu suami dia ajak dia keluar masturat. Kan? Dia keluar masturat. Lepas tu tapi dalam keadaan dia tengah menyusu anak baru 3 bulan. Kan? So semalam saya macam tak berapa nak betul sebab kita tak tahu kan, sebab saya tak pernah, saya dapat bawa isteri saya, alias saya keluar masturat, tak ada apa-apa halangan Ustaz kan. Anak semua dah putus susu apa benda semua kan. Jadi kalau ada yang mungkin akak tu ada tengah tengok ke ataupun yang ada dengan saya malam tadi dan mengenali akak yang bertanya tu, bolehlah bagi tahu dia jawapan. Dia kena tunggu nak orang perempuan nak keluar masturat ni, dia kena tunggu putus susu Ustaz kan? Betul tak Ustaz? Lebih baik gitu. Supaya yang pertama sekali dia kena mesyuaratkan benda ni. Dan yang kedua, putus susu makna dia kita boleh keluar dalam keadaan anak kita pun dah tak ada pergantungan dengan kita masa tu. Kan? So yang untuk suami-suami yang kalau nak ajak isteri keluar masturat pun itulah Ustaz Hatta beritahu, kalau keadaan macam tu terima jemaah masturat. Terima. Oh, kat rumah kita terima. Kita buat program kat rumah kita, so orang datang. So program kita dapat full juga. Masya-Allah. Tu pun salah satu jugalah kan. Tapi kalau kita kalau kita nak bawa alia kita ke masturat, kalau dia berada dalam keadaan masih lagi menyusu, belum putus susu, so tak payah dululah Ustaz kan. InsyaAllah ini pun sebenarnya ataupun kalau nak pergi Abang Nabil boleh nusrah. Boleh datang je kan. Datang je. Maksudnya yang lelaki kena pegang anak lah. Maksudnya dah pam keluar, yang lelaki pegang anak tu, yang perempuan isteri kita boleh fokus. Kalau tak nanti dia dengan anak, dia dengan program, jadi langsung
anak tak terjaga, program tak dengar. Lah kali balik rumah bertumbuk pula. Ya Allah. Alhamdulillah. Jangan sampai macam tu kan. Kita pasal tu apa-apa pun kita kena mesyuarat kan. Apa-apa pun kita kena mesyuarat insya-Allah. Kan? Bila kita mesyuarat insya-Allah pasti ada kejayaan bila kita ikut sunnah Nabi kan. Nabi pun selalu mesyuarat kan. Bila kita ikut sunnah Nabi ni pasti ada kejayaan. Barulah kita boleh dapat kecintaan yang jitu. Bak kata Ustaz Malik. Kecintaan yang jitu. Allah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Kita doa Ustaz dipermudahkan. Dekat sana saya akan simpan kepada yang minta saya simpan save video ni, saya save lah Ustaz, minta izin Ustaz InsyaAllah Abang Nabil. Kan sebab nanti ada masa lagi Ustaz, kita ni lah boleh lah buat lagi live macam ni kan. Ustaz ada banyak sebenarnya cerita-cerita yang Allahu Akbar. Saya paling sedih cerita pasal yang tu, budak kecil tu, siapa nama dia Ustaz? Yang meninggal tu? Bashir. Bukan Bashir. Yang mana? Yang dekat yang dia mengaji tu, yang dia baca ayat last dia dekat TV lepas tu meninggal. Baro'ah. Allahu Akbar. Itu ya Allah. Saya pergi ni Ustaz, saya pergi tengok kat YouTube budak tu. Jumpa. Sedih Ustaz. Sedih dan hebatnya Maha Suci Allah ni. Allahu Akbar. Dia boleh, Allah ni dah tunjuk kebesaran dia dekat kita. Tuan-tuan yang mulia semua, depan-depan Allah dah tunjuk. Kita je nak ambil dengan tak nak ambil kan. Betul. Tengok tadi saya post pun, saya punya live malam ni pun, saya punya caption saya tulis, ini lintasan agama. Kan? Kita dulu Ustaz, kita selalu lepas pandang kan. Kita selalu tengok ada ceramah, ada ni. Nak dulu kalau kita duduk kat kampung kan, orang kampung beritahu malam ni ada ustaz datang. Marilah datang masjid, belajar ni, belajar tu. Nantilah tu Allah, zahir dia nampak macam kita tinggalkan majlis tu, tapi hakikat dia sebenarnya apa Ustaz? Allah tinggalkan kita kan. Allahu Akbar, itu Allah yang kita risau. Itu yang nampak kita macam kita tak nak kan. Nampak kita tak nak, rupanya Allah yang tak nak, atau Allah jauhkan kita. Allahu Akbar. Janganlah Allah kita digolongkan dengan orang-orang yang jauh daripada Allah kan. Sebab tu dia kan, raja segala raja kan, maha pencipta kita kan. Langit, bumi dan di antara semua milik Allah. Kita akan balik pada dia kan, dan dia yang akan tentukan kan. Dengan rahmat dia kita akan dapat masuk syurga kan. Kalau fikir amalan kita Ustaz, tak dapat kita masuk syurga Ustaz Allahu Akbar kan. So segala apa yang berkait dengan agama yang sampai dekat kita, semua lintasan agama yang Allah nak hantar kat kita. Melayu, India, Cina, semua. Atau Anwar Ibrahim, Melayu, India, Cina, Darazan, semua Allah bagi lintasan agama kan. Semua Allah bagi lintasan agama. Jadi kita kena ambil. Kan. Sebab takut nanti. Sebab apa Ustaz? Dulu ada orang tanya saya. Dia kata, dia cakap bunyi dia macam nak kata Allah tak adil lah. Bunyi dia. Kan? Allah tak jadikan semua orang Islam. Kan? Dan hidayat milik Allah. Kan? Jadi ada orang yang bangsa lain kan, orang Eropah, orang Afrika apa semua, belum mati dalam keadaan diorang macam tu kan, orang kafir, orang apa kan. Dan kita pun tahu apa pengakhiran diorang, jadi kayu api neraka kan. Jadi kenapa Allah tak jadikan semua orang Islam? Kenapa Allah tak bagi diorang semua kefahaman agama macam tu kan? Tu saya pun cakap lah, Allah dah hantar dah lintasan agama dekat semua orang. Ada je yang orang Islam, lahir Islam pun, mati pun kita pun tahu kan. Kita pun dengar banyak cerita kan, yang mati bukan dalam keadaan dia beragama Islam, padahal lahir orang Islam. Kan. Betul tak Ustaz Betul. Betul je Ustaz. Tak ada tambah apa-apa lagi belakang. Betul. Saya dengar Abang Nabil cakap.
Astagfirullahalazim Nabil. Dekat Tambah belakang. Saya puas lah bagi hint. Tambah lagi Ustaz. Saya tak dia pandai boleh ni. senyap. Dia boleh senyap pula. Dia boleh. Betul. Masya Allah. Kan, Saya nak lintasan tengok. agama tu lah cakap Azad. Lintasan agama ni Allah hantar. Kan, banyak je orang Cina, orang India. Diorang pun tertanya-tanya pasal agama kan. Sebab Allah hantar benda tu. Diorang, sebab tu kita orang Islam, kita kena tunjuk akhlak yang baik. Supaya diorang akan tertarik dengan akhlak kita sampai diorang nak tahu, agama kau ke ajar semua ni? Kan? Betul ke agama kau ajar buat macam ni kan? Kalau agama kau ajar buat macam ni, aku naklah masuk agama Islam macam ni. Aku memang dah lama nak dengar bayan Ustaz Syed Putra tu. Masya Allah. Kan? Betul lah. Allah Akbar. Tak betul. Saya tengah baca komen tu. Ustaz tengah baca komen ke? Bukan. Ustaz, kat sana sekarang pukul berapa? Kat sini sekarang pukul 6.30. 6.40. Oh, 6.40. 6.40. Kami belum lagi setengah jam maghrib. Setengah jam maghrib. Sana dah pukul 12.40 lah. Itulah Ustaz. 11.40. 11.40 dah. InsyaAllah. Tapi rakyat Malaysia tak tidur, Masya Allah. Malam minggu kan Ustaz? Allahu Akbar. Kami dekat dalam ni Abang Nabil, dalam hotel ni, kami pun tak tahu. Kalau matahari naik sebelah timur pun kami tak sedar Abang Nabil. Gelap semua ni. Oh, gelap ke semua Ustaz? Dia tak buka? Ni? Langsir lah, semua langsir. Sebelah kami bangunan, memang tak nampak jalan, memang tak nampak apa Abang Nabil. Kami memang duduk dekat dalam penjara yang dicantikkan. Masya Allah. Masya Allah, tinggi. Penjara yang dicantikkan. Allah Itulah dunia. Itu benar Ustaz. Itulah dunia. Ustaz Malik pernah cakap dengan saya, ada juga dalam hadis kan. Neraka ni Ustaz, dia dikelilingi dengan semua benda-benda yang kita suka Ustaz. Semua benda yang kita suka, semua benda yang nafsu kita nak, semua benda ni ada keliling neraka kan. Dan yang mengelilingi syurga semua benda-benda yang kita tak berapa suka, kita tak berapa berkenan dan kita tak berapa nak buat kan. Betul. Tapi semua benda tu lah agama, solat, zikir kan, amalan-amalan, sedekah apa semua. Betul tak Ustaz? Betul. InsyaAllah boleh tambah sikit lagi lah kot. Saya tahu lah. Tak ada cerita Abang Nabil, dia orang yang masuk dalam lift, kalau ada 10 orang dalam lift, 10 orang dalam lift, tiba-tiba lift tu tertutup kan. Lift tutup, dia pula tingkat 54. Lepas tu orang lain pun ada 10 orang naik tingkat 11 dia ada lagi masuk tingkat 54. Tiba-tiba ada orang kentut. Agak-agak apa perasaan ni macam tu? Allah Akbar. Itulah perasaan yang rasa tengok muka semua orang dan rasa macam semua orang selain dia yang kentut. Semua orang ni kentut. Semua try ni mesti ni kentut, ni muka kecil kentut. Semua orang nak tuduh. Pusing kanan bertuh orang kiri. Pusing dia terasa nak terpijak kaki orang. Kakaknya Abang Nabil, bila hari yang paling bahagia kat dia? Hari yang paling bahagia bila pintu lift tu buka dia keluar. Itu hari yang paling bahagia. Inilah dunia Abang Nabil. Pusing kanan kena orang ni, cakap salah kena orang ni. Tengok busuk je orang ni busuk, nampak je orang ni teruk. Nampak dunia Abang Nabil. Pintu terbuka. Orang yang bersabar duduk atas dunia tadi, dia bersabar dalam lift tadi, tahan dia kentut. Astagfirullah. Sabar dia nampak orang kentut dia istighfar. Astagfirullah. Dan dia keluar daripada lift tadi. Itulah hari paling bahagia dia. Orang yang beriman pada Allah, hari paling bahagia ialah hari tu dia keluar daripada dunia ni dan dia berehat dekat negeri akhirat dalam kubur. Allah buka pintu Allahu Akbar. Dahsyat dah. Tapi kalau yang bersabar tu dia yang kentut macam mana Ustaz? orang lain kena sabar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah semua, kita ni kena banyak sabar kan. Sebab kat dunia ni memang ramai orang yang terkentut. Isteri saya paling sabar Ustaz. Isteri saya memang paling sabar kan. Kentut saya. Paling teruk sekali tengah tidur pun kentut. Allah. Itulah Ustaz.
Itu pasal tu kita kena selalu Astagfirullah. bawa dia pergi masturat Ustaz, supaya dia ada kefahaman agama untuk terima segala kekurangan suami ni. Kan? Sebelum kahwin tak nak kentut. Mana pernah kentut sebelum kahwin? Tak Lepas Ustaz, kahwin, sebelum kahwin pun kentut tapi dia transfer jadi sendawa. So tak nampak sangat. angin tu naik ke atas. Angin naik. Dah kahwin. Astagfirullahalazim. Dah kahwin kau nak pergi mana? Lepak lah. Berat dia bagi. Astagfirullah. Malam tu Ustaz tengok tu. Malam ni kentut dan cirit tinggi maksudnya. Allah Akbar. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam irasat kita dalam keadaan sekarang. Tak, Ustaz banyak ketawa malam ni sebab Ustaz dah kuarantin berapa hari ni. Tuan-tuan semua. Tuan-tuan kena faham. Dia tak boleh keluar langsung daripada bilik tu. Itu yang kita buat live ni, insyaAllah. Ustaz, dah dekat pukul 12 ni. Kita tutup dengan Ustaz punya ni lah. Kita tutup dengan Ustaz punya doa, insyaAllah. Okey, baik. InsyaAllah. Jadi sebelum doa Ustaz, kita nak ucap terima kasih banyak juga dekat semua yang sama-sama dengan kita malam ni. InsyaAllah. Saya nampak Abang Nabil ni pun ada tadi. DJ Irwan. Khalifah Bangkit pun ada dengan kita ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Ramai Ustaz. Kawan-kawan pun ramai juga tadi yang lalu-lalu Syiah Zikir saya nampak. Kan Syiah Zikir apa ramai juga kawan-kawan. Alhamdulillah. Yang kawan-kawan yang lain ni, sahabat-sahabat kita yang lain-lain ni, akak-akak, abang-abang yang dikasihi Allah SWT semua ada dengan kita ni. Alhamdulillah. Ini semua yang ada dengan kita ni malam ni Allah yang nak bagi kita kefahaman agama ni. Allah yang nak dekatkan diri kita dengan dia. Maknanya kita kena rasa syukur sangat-sangat lah. Kita ada dekat dalam ni, kita sama-sama muzakarah, kita sama-sama duduk, kita dengar cerita Nabi, kita dengar cerita pasal Allah, kita menangis, air mata kita ni keluar kerana Allah. Air mata kita ni keluar tadi pasal Nabi. Kan? Kalau kita dengar cerita pasal sahabat pula macam mana yang orang kafir buat buat dekat Nabi kan. Seksa sahabat-sahabat semua kan. Belum cerita lagi pasal Namrud apa semua. Ni apa ni? Pak Nil ke ni? Allahu Akbar. Masya-Allah Pak Nil. Pak Nil pada malam ni dengan kita Ustaz. Allahu Akbar. Kan? Kalau kita dengar yang kisah-kisah raja-raja yang zalim-zalim ni, kejam-kejam ni buat dekat Nabi-Nabi pun, kalau kita jadi geram, kita geram kerana Allah juga. Betul tak Ustaz? InsyaAllah Ustaz. Saya masih Abang Nabil. Saya bawa jemaah pergi ke Taif tu Abang Nabil. Saya buat jemaah kita sampai kata Taif tu tempat sejuk. Bila Taif tempat sejuk. Kita nak duduk lambah tu, cerita pengorbanan Nabi kena baling batu. Cerita sedih ni. Nabi kena baling batu, darah bertakung. Dan jemaah dengar memang kita semua terkesan. Saya cerita pun saya tak lihat cerita sebab lepas tu sampai dekat tempat dekat bawah tu berkabur cerita. Dan saya beritahu lah, insyaAllah tuan-tuan, puan-puan, insyaAllah kita semua naik nak bas, kita nak gerak ke tempat lain insyaAllah. Semua orang naik bas sama Nabi, kecuali seorang makcik tu. Seorang makcik tak naik bas, dia tengok je jauh dekat Taif tu. Saya kata, makcik, jom kita naik. Dia tak tengok saya pun, dia tengok jauh. Saya kat sebelah dia. Dia tak tengok saya langsung, dia tengok jauh. Dia kata, Ustaz, bodoh betul orang Taif dibuat kat Nabi macam tu. Saya kata, astagfirullah. Allahu Akbar. Dia punya marah. Dia punya marah. La ilaha illallah. Kita cerita supaya kita menghargai agama, supaya kita rasa pengorbanan Nabi tu bukan dia suruh benci kat orang Taif. Hari ni orang Taif dah masuk Islam, hari ni orang Taif dah buat dakwah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Tapi tu dia bodoh kan orang Taif. Ya Allah, moga Allah Ta'ala mudahkanlah dan fahamkan kita semua dengan agama ni, insya-Allah. Dan semoga apa yang kita ceritakan daripada tadi, apa yang Ustaz bagi tahu ni, harap-harap ramai yang terkesan, terus tak tunggu-tunggu dah. Malam ni pun dah boleh mula buat amal dah Ustaz Malam ni sebelum tidur kita solat sunat taubat kan, kita baca surah Al-Mulk kan, mana yang dah lama tinggal tu kita mulakan balik. Dia kena mula, tak ada tunggu-tunggu dah. Mula buat je, jalan je kan. Pandai ke tak pandai ke, pandai sikit-sikit ke tak pandai ke, tak pandai tengok Quran pun dapat pahala. Betul lah Ustaz insya-Allah Tapi janganlah hari-hari tengok je, besok mulalah cari
siapa boleh ajar, macam mana nak mula belajar, kat mana kan. InsyaAllah kita sama-sama doa Allah bagi kita kefahaman agama dan semoga malam ni kita dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang dimulakan Allah semua, terima kasih banyak Ustaz. Sudi sama-sama kita. Ustaz pun dah nak masuk maghrib. Ni Ustaz kita doa Ustaz InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz Abang Nabil buat gitu. Astaghfirullah. InsyaAllah tuan-tuan kita semoga amin kepada tuan-tuan puan sekalian. Allah Ta'ala dengar, terima. Dikalakan yang dengar jom live ni, Ustaz yang doa. tengok live ni 1,400 orang ni, kita tak tahu Sib- yang mana yang makbul, kita tak tahu. Doa meh. Kakak ni InsyaAllah kita angkat tangan sama-sama, kita tawajuh insyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita. Allah terima doa kita pada malam ni insyaAllah. okay. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, Tuhan yang bagi hidayat untuk kami kenal Engkau sebagai Tuhan. Wahai Allah, kami angkat tangan kami yang berlumuran dosa ni, kami ketuk pintu rahmat keampunan Kau. Wahai Allah, kami malu dengan Kau. Kau bagi macam-macam kat kami, lebih daripada apa yang kami minta dalam doa kami. Wahai Allah, kami malu nak minta pada Engkau, tapi kami tahu tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau yang bagi agama pada kami, Engkau yang bagi kefahaman pada kami, Engkau yang bagi anak, isteri, keluarga pada kami. Wahai Allah, banyak yang Kau bagi pada kami, tapi masih juga kami tergelincir dengan maksiat. Wahai Allah, tolong ampunkan dosa kami. Wahai Allah, ampunkan dosa mak ayah kami, ampunkan dosa anak isteri kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa sahabat handai kami. Ayah kami dah korban banyak untuk kami. Wahai Allah, wahai Allah, kami tak sanggup tengok walaupun sehiris luka pada jari mereka. Mana mungkin kami sanggup tengok kalau Kau campakkan mak ayah kami masuk dalam api neraka kerana dosa-dosa mereka. Kami dengar Nabi kami beritahu, doa anak yang saleh Engkau terima. Wahai Allah, kami bukan anak saleh, kami belajar-belajar nak jadi saleh. Banyak kelemahan kami, wahai Allah, banyak kekurangan-kekurangan kami, tapi kami tahu kami sedang ketuk pintu rahmat keampunan Tuhan yang Maha Pengampun. Tolong ampunkan kami, wahai Allah, ampunkan kami, wahai Allah, ampunkan umat ni. Ada anak muda kami di saat kami angkat tangan ni check in hotel berzina, wahai Allah. Ada anak muda kami minum arak, wahai Allah. Ada anak muda kami berjudi, wahai Allah. Ada anak muda kami makan rasuah, wahai Allah. Ada orang yang tak semayang sampai hari ni. Ada orang yang sampai hari ni tak pernah tutup aurat lagi, wahai Allah. Ada orang yang langsung tak pernah sujud dahi mereka pada Engkau, wahai Allah. Kau ampunkan dosa umat ni. Wahai Allah, Kau jadikanlah setiap daripada pengorbanan Nabi dan para sahabat hidayat disebarkan seluruh alam. Kau mudahkanlah seluruh keluarga orang Islam dalam dunia ni untuk terima cahaya agama ni masuk dalam rumah-rumah mereka. Wahai Allah, kami tak pandai buat kerja dakwah ni. Kami banyak main, kami banyak ketawa, kami banyak bergurau, wahai Allah. Jangan kerana kelemahan kami terhalang, wahai Allah, hidayat kepada seluruh umat dalam dunia ni. Wahai Allah, kesiankan umat ni, wahai Allah. Kesiankan orang bukan Islam, wahai Allah. Hari kami berjalan di muka bumi ni, mereka pun berjalan dengan kami, wahai Allah. Kami tengok mereka, wahai Allah. Mereka tak pernah ucap la ilaha illallah. Kalau mereka mati hari di neraka untuk mereka sampai bila-bila, wahai Allah. Apa kami nak jawab pada Nabi dekat akhirat nanti, wahai Allah. Kalau mereka mati tanpa kenal Engkau, wahai Allah. Kesibukan dunia yang ada pada kami menyebabkan kami terabai, kami lalaikan kerja agama, kerja Nabi, wahai Allah. Nabi menangis, wahai Allah. Nabi tengok di depan mata Nabi, isteri Nabi wafat, wahai Allah. Nabi tengok depan mata Nabi bapa saudara Nabi mati tanpa kalimah, wahai Allah. Nabi tengok para sahabat seorang-seorang anak-anak mereka menjadi yatim kerana agama ni, isteri-isteri mereka jadi janda kerana agama ni. Akhirnya hari ni kami dapat ucap kalimah la ilaha illallah dan dahi kami dapat bersujud pada Engkau, wahai Allah. Tolong ampunkan umat ni, wahai Allah. Ampunkan umat ni, wahai Allah. Hidayat untuk umat ni, wahai Allah. Hidayat untuk semua orang Amerika, wahai Allah. Hidayat untuk semua orang Rusia, Jepun, Korea, wahai Allah. Hidayat untuk semua orang Rusia, wahai Allah. Hidayat untuk semua orang South Africa, wahai Allah. Hidayat untuk semua orang Indonesia, wahai Allah. Hidayat untuk semua orang bukan Islam di Malaysia, wahai Allah. Hidayat untuk seluruh manusia seluruh dunia, wahai Allah. Wahai Allah, Kau islahkan kami dengan agama ni, wahai Allah. Kau fahamkanlah kami agama ni, wahai Allah.
Kami tak pandai jaga anak isteri kami, ya Allah. Banyak perkara yang kami buat yang mana hak-hak mereka terabaikan kerana kelemahan kami, ya Allah. Kau jaga mereka, kau langkahkan kaki kami semua melangkah masuk dalam syurga, berselisih bahu dengan Nabi di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, kami rindu sangat dekat Nabi, ya Allah. Kami rindukan Nabi, ya Allah. Tolong, ya Allah, tolong terima kami. Tolong, ya Allah, gunakan kami. Kami takut, ya Allah, di saat manusia dalam dunia ni gunakan kami untuk macam-macam kebaikan dunia, kau tak gunakan kami untuk agama. Kami rasa kami berguna, kami takut kami lah orang yang paling tak berguna di sisi kau, ya Allah. Tolong gunakan kami, ahli keluarga kami dan umat ni untuk agama sampai kami mati, ya Allah. Selamatkan kami daripada azab kubur. Bagi catatan amal pada tangan kanan kami, ya Allah. Lintaskan kami dengan sirat sepantas kilat supaya kami dapat melangkah masuk dalam syurga tanpa hisap, ya Allah. Ya Allah, kami malu nak minta macam-macam. Kami tak layak, ya Allah. Kami ialah orang-orang yang penuh dengan daki-daki dosa, ya Allah. Kami takut kami mati dengan daki dosa ni. Macam mana kami nak berdepan dengan Nabi kami ke akhirat. Ya Allah, apa Nabi doa untuk kebaikan kami dan umat ni kami minta, ya Allah. Apa Nabi minta jauh daripada kami dan umat ni kami minta jauh, ya Allah. Ya Allah, semua orang baik-baik, ya Allah. Yang tak baik kami, ya Allah. Tutup aib saudara-saudara kami depan kami, ya Allah. Tutup aib kami depan saudara-saudara kami, ya Allah. Kau satukanlah hubungan silaturahim orang Islam, ya Allah. Jangan kau pecah-pecahkan kerana perkara dunia, ya Allah. Kami sayangkan ulama-ulama kami, ya Allah. Jangan kau gaduhkan ulama-ulama kami kerana perkara dunia dan kecil-kecil, ya Allah. Ya Allah, kau satukan hati alim ulama kami. Kau satukan hati pemimpin kami. Kau angkatlah wabak penyakit daripada kami supaya kami dapat melangkah masuk rumah-rumah kau dengan keadaan hati yang rindu, ya Allah. Ya Allah, kau islahkan umat ni dengan agama. Ya Allah, apa Nabi minta jauh daripada umat ni, kau jauhkanlah, ya Allah. Rabbana amanna bima anzalat taba'ana rasul faktubna ma'asyahidin. Di kalangan kami ada yang sakit, kau sembuhkanlah. Ada yang mak ayah kami sakit, kau sembuhkanlah. Ada yang sahabat-sahabat kami sakit, kau sembuhkanlah. Ada yang diuji masalah hutang, kau langsaikanlah. Ada yang diuji masalah rezeki, kau lapangkanlah. Ada yang diuji masalah rumah tangga, ya Allah, kau selesaikanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Allah terimalah amal kita Ustaz. Allah ampun dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga selamat sana Ustaz InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah, Nanti Nabi. kita boleh je. InsyaAllah. Ustaz dah mula keluar-keluar tu, nanti bila Ustaz nak buat live ke untuk dengan kita semua nanti kan. Bagi tahu perkembangan terkini ke apa ke semua insyaAllah Ustaz InsyaAllah, Nabi. Boleh, Nabi. Baik Ustaz. Kisah Ustaz Atta Ustaz. InsyaAllah, ni Ustaz Atta ni. Ustaz ingat Ustaz. Masya-Allah. Ustaz, bila Ustaz makan besok, Ustaz ingat kita makan. Bukan Kita apa bukan yang makan. kita suka Ustaz. Kita makan apa yang ada insya-Allah. Yang Kita ada tutup apa atas. Nabi? Ha? Yang ada nasi putih, 2 batang sosej, telur rebus. Allahu Akbar. Syukurlah Ustaz. Janji ada makan. Alhamdulillah, InsyaAllah. benar ya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Okey, insyaAllah Nabi. Subhanallah wa subhanakallah wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Dan demi masa manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mereka berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Okay, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Love you Ustaz. Waalaikumsalam.